Pulau Pinang ini. Kalau pilihan kecil kita dah itu, kita hanya nak mencari pengganti kepada Ketua Hamdan untuk meneruskan kerja-kerja baik beliau. Sebab itu kita berkeyakinan kita kena meletakkan calon yang kedudukan yang paling senior di Pulau Pinang untuk kerusi yang tergabungnya dipegang oleh parti. Tetapi kita atas tujuan juga akan perkara rakyat yang setuju memilih Ustaz Salim. Dan dia bukan asing di sini. Keluarganya ada di sini. Ada di Kampung Pelet. Dia pun berhantar kesempatan dengan dua dekat saja dengan mereka. Lengkok bahasa ni pun tidak jauh berbeza. Lemah lembutnya pun tidak jauh berbeza. Khidmatnya dalam politik cukup lama. Malah saya bersama dengan beliau masa jadi ketua pemuda Selangor, dia jadi ketua pemuda Pulau Pinang. Sama-sama menggerakkan anak-anak muda kita. Alhamdulillah. Jadi kita pertaruhkan beliau. Ada orang melecehkan beliau. Bila keluar nama beliau nak bertanding calon dia, apa tu kabar berita yang kata membuang lawan peniaga. Jadi peluang berhebat ya tuan-tuan. Peniaga ni macam mana urai lah, memborong ikan. Lawan pemegang ijazah, pengurus, pekesedar. Lawan penjual ikan. Kerana mereka nak menghina kita. Amat masalah yang mulutnya lancar sikit tuan-tuan. Di mana orang memperkecilkan. Dia kata kalau empat ini tak sekolah tinggi, tak tahu baca, tak tahu menulis. Jadi ini adalah tuan-tuan kalau kita. Ya, kalau dia yang terbalik. Pada hari itu mereka tak kisah. Mereka menghina kalau. Tiba-tiba di pematang parti ini, apa kata saya ini, Pak jangan masuk campur dalam urusan kalau. Pak jangan bercakap yang berkecilkan kalau kita. Sejak bila pula? Sejak bila dalam pilihan raya berlaku demikian tak boleh sentuh calon? Kalau di mana orang akan sentuh calon kita, maka di sini tuan-tuan kita sepatutnya memberikan penjelasan benar mengapa kita harus menolak calon presiden nasional. Kerana kita nak pilih wakil ke Dewan Undangan Negeri yang bercakap bagi pihak rakyat, bercakap mengenai hak, bercakap mengenai pembangunan, bercakap mengenai masalah sosial. Kita memerlukan wakil yang berintegriti tuan-tuan, yang beramanah, yang tidak ada masalah, yang tidak ada kes. Sebab itu kita tak boleh menganggap siapa-siapa dari tuan-tuan yang UMNO BN letak calon kita kena terima. Tak betul. Dr. Zul telah menjelaskan tadi perihal calon Barisan Nasional yang hari ini keluar dalam buah khabar tuan-tuan. Amat masalah sekali lagi mensucikan calon BN bersih, seperti bersihnya, tak ada apa tidak. Yang tidak, kalau bersih, tak sama-sama. Dia sebut nama Yusri, kita tak kenal siapa Yusri. Yusri jadi ulama dia untuk mempertahankan Rohingya, maka cari seorang kambing hitam, letakkan segala keburukan kepada orang ini, maka calon BN jadi suci, bersih, putih, tak ada apa-apa kesilapan. Orang pandai dia tuan-tuan, pandai dia ya. Ini kerana mereka sebenarnya dah tersilap tuan-tuan. Dah silap ini. Tuan-tuan tahu, kita dimaklumkan oleh rakan-rakan dalam BN, Muhyiddin yang mengumumkan nama Rohingya sebagai calon, hanya diberitahu bahawa Rohingya ini tak boleh jadi peguam lagi. Lepas diumum, Allah tidak mengumum pula. Kalau dia tahu tuan-tuan sebelum dia umum, dia tak akan umum Rohingya. Tetapi dah sebut, maka dia balik ke mana? Artinya apa tuan-tuan? Ada orang tolong alumat, ada orang tak mahu terangkan sebenarnya. Kalau calon kita ni ikhlas, kalau calon kita ini tak mahu dipertikaikan, dia kena beritahu pada Muhyiddin, Tantri, saya ada masalah. Saya tidak bukan dia peguam yang luar-luarkan. Saya sebenarnya telah digantung ataupun telah disokong nama. Tak boleh amal lagi. Dia kena beritahu supaya orang tak akan mengambil dada. Nah, calon kami peguam. Itu yang berlaku pada dia. Mereka tak tahu. Saya ingat dari hari ini, ketua UMNO Pulau Pinang pun tak tahu. Mereka semua ditipu oleh calon.
Ini segala coba. Itu satu teori lah. Teori kedua, mungkin Zahid tahu, Muhyiddin pun tahu, tapi sengaja fikir kod orang pematang patut tak tahu. Ya. Bagaimana? Lima bicara. Jatuh dia nak buat. Kita tak tahu, kod tak tahu, lepas menang, datang dan menawar tahu tak apa. Ya. Dia cuba mengelakkan maklumat ini daripada kita. Dia tak tahu di zaman teknologi lah, maklumat ada di hujung jati. Ya, kalau dia berbuat, orang tengoklah dalam zaman web, nanti berbuat cari nama, bukan susah, bukan nama daftar. Kalau nak tahu tentang doktor apa, siapa doktor yang ada berkelayakan saja, buka dalam laman web Majlis Perubatan Malaysia NMC. Kalau ada tentang buat, buka laman web, maka dia akan tepik nama tu. Siapa yang lawyer ini, di negeri mana, kelayakannya. Kalau yang telah dipotong nama pun ditulis di situ nama telah potong. Ada tuan-tuan dalam hati saya, track out. Bukan susah. Jadi jangan Muhyiddin ingat, jangan Zahid ingat, jangan Ahmad Mazlan ingat. Orang di sini mentang-mentang kita makan pasar, dia kita tak main internet je. Boleh je. Ini jauh dari baik. Sebab itu tuan-tuan, yang menjejaskan bukan kelas, bukan bagi pas yang mengatakan cik ini ada. Yang menjejaskan tuan-tuan NGO, Majlis Ketua sendiri. Sebab apa? Sebab sebelum dia menjejaskan dia dah ada. Hari ini dia berbuat, Zahid kata dia berbuat, Muhyiddin kata dia berbuat, Ahmad Mazlan kata dia berbuat. Hebat, berbuat secara ini lagi tuan-tuan. Rupanya tuan-tuan yang berbuat secara ini pun tak potong nama tuan-tuan. Tak ada ingat, tak ada pegang lagi. Tetapi mereka cuba merimukan rakyat. Ini tuan-tuan, bila dah tahu ini, macam mana nak menyelesaikan masalah. Malu-malu dah. Orang kan dah jadi dah. Doktor atas dah ceramah dah. Ini macam mana mereka nak buat ni? Ini dah panik. Ya? Sebab dia tahu kita orang Melayu ni, kalau dunia orang tak beramanah nak jadi wakil rakyat, kan? Ada. Belum lagi dia dah lebih. Orang Cina kalau tahu nak jadi wakil rakyat ni, orang yang tak amanah dalam dunia dia, lagi orang Cina tak setuju tuan-tuan. Jadi macam mana nak menang? Mula maka keluar hari ini ceritanya bahawa kalau mereka suci bersih, yang salah, yang kotor, yang kotak, ialah rakan kongsi mudah tuan-tuan.